ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang bahagia, Tuan Pengerusi Surau Ihsaniyah, Tuan Imam, Barisan Imam, Barisan Jawatankuasa Hulu Balang Penggerak Surau Ihsaniyah, Jalan Kampung apa? Batu Limau, Kampung Batu Limau, Bangi. Seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Itu juga disebut juga dalam satu hadis lagi, Nabi sebut bagaimana dalam majlis ilmu malaikat akan mengembangkan sayapnya sebagai tanda relanya atas usaha orang nak datang majlis ilmu. Makna bukan senang nak datang. Ada orang tu dia nak datang, tiba-tiba ada orang ramai lah datang rumah. Ada orang tu datang-datang rupanya kosong surau semalam, rupanya salah hari pula. Macam-macam lah kan. Begitu juga ada orang nak datang-datang, tiba-tiba gaut kaki dia. Jadi macam-macam lah halangan ni kan. Jadi Allah Ta'ala bagi kita datang ni, Allah pilih kita duduk di taman-taman syurga. Begitu juga Nabi sebut barang siapa duduk di dalam majlis ilmu belajar satu tajuk, satu bab, dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam satu hadis yang lain disebut lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Nak bagi tahu bukan tak payah sembahyang sunat dah, nak bagi tahu betapa besarnya ganjaran yang Allah bagi kat kita. Duduk di dalam majlis ilmu, semua dah ada pahala ni walaupun lalap. Salah hal tidurlah, tak ada masalah. Tuan-tuan nak tahan-tahan baik pun dah ngantuk, tidurlah. Apa ubek ngantuk, tidur. Tak payah beriuk ngunyah-ngunyah apa benda, tak mahu dah kalau lalap lah kan. Kopi botol balon kopi tak mahu dah. Tidur-tidur lah. Cuma jangan berdongkur, tu je. Takut ganggu orang sebelah, sebab orang sebelah pun nak tidur juga, tidurlah sesama. Mokak kan. Jadi alhamdulillah, setelah di booking 6 bulan dapat saya datang. 6 bulan booking tentang dia. Rupanya cantik kamu tadi, saya dah terlajak apa depan tu, mana pula surau kan. Tengok belampu-belampu ni juga so booking apa tu, nampaklah naik Azia lagi lah, orang tak perasan. Fikir penceramah ni kata bosan yo. Nunggu tempat lain, penceramah tempat lain. Saya dah besok kono macam tu tu. Masa sebelum saya orang kenal sebagai Syamsul Debat tu, saya ceramah ke Kajang dekat Taman Jasmine, Desa Jasmine Kajang kan. Masa tu tak pernah saya sampai habis semain maghrib, semua tunggu kat luar. Pahal dia orang tunggu siapa kan. Dia tunggu penceramah, kau tunggu YB kau. Saya dah pun dah duduk kat dalam, makanya tunggu YB kan. Yang paling best tu ada seorang JK surau tu panggil saya, "Sini." Dia ajak saya tarik tirai perempuan tu. Dia tarik belah kiri, saya tarik belah kanan, tarik baju. Saya pun duduk lah balik, gila tu ada nak kena tarik ni sini. Lepas tu datang ada seorang ustazah ni daripada Pejabat Agama Islam Darul Ulangan, dia yang menganjurkan cadangan nama saya tu. Dia sampai, dia kata, "Apa tak start ceramah ni? Macam mana sampai?" "Wah, macam mana?" Balagi dia, "Ustaz, tak maaf, tak perasan." Saya betul yang paling merah muka yang ajak saya tarik tirai tadi lah. Betul dia cakap, "Saya minta maaf, Ustaz, saya memang tak tahu, tak apa, saya memang tarik tirai ni." Saya kata, "Orang tampul dia nak jawab kan." Yang tu lah. Jadi hari ni kita bincang tajuk duduk dalam taman syurga kan. Duduk taman syurga ni, majlis ilmu taman syurga kan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi kan. Ya, saya boleh cerita pasal majlis ilmu ni kan. Teringat macam mana Hanzalah sahabat Nabi, dia bertanya pada Sayyidina Abu Bakar,
wahai Abu Bakar, macam manakah caranya kami nak mengelakkan diri kami daripada menjadi seorang yang munafik? Kenapa pula? Bila kami bersama dengan Rasulullah cerita syurga, terbayang syurga, indah betul syurga ni. Bila cerita neraka, takut nak buat dosa, terbayang neraka tu macam mana. Tapi bila jauh daripada Nabi, kami mula leka dengan suami, leka dengan isteri, leka dengan anak-anak, leka dengan keluarga, leka dengan dunia. Macam mana cara? Nabi jawab. Bila sampai ke Nabi jawab, maka perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Banyakkan menyertai majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni, apa juga teguran penceramah sebelum saya datang pun ada penceramah lain yang guru takmir mengajar macam malam tu, kita datang dengar, mesti dalam hati kita dia cakap, oh betul lah dia cakap, banyak dosaku, aku je lah aku tak nak buat macam tu. Keluar bersurau, buat perangai dia balik. Mula mengumpit macam tu ya, memurukkan orang macam tu ya. Besok tu datang, iyalah betul kata Ustazah ni, alah kenapa lah aku macam tu, tak nak mulut jahat. Keluar buat perangai dia balik semula. Hari-hari macam tu kan. Tapi jangan risau. Itu sebab Nabi suruh selalu perbanyakkan menyertai halaqah zikrullah. Mudah-mudahan yang meresap dalam hati kita. Tanyalah orang-orang yang datang surau hari-hari. Tak kisahlah dah tua pun. Bukan senang nak memulakan hari-hari datang surau. Bukan senang. Walaupun dah tua baru dapat nak tunjuk betapa susah nyata, tapi jangan segan. Dah tua Ustaz baru nak pergi surau, jangan risau. Ada orang tu nak mampu pun tak sampai lagi. Dah mampu baru tiba. So jangan berlagak hidup dalam dunia ni. Hebat macam mana pun kau tak boleh semayang sendiri bila mati. So orang lain kena semayangkan. Ada orang mati semayang sendiri. Tak apa, saya semayang sendiri. Semua tak pergi. Tak ada. Gila lagi orang ni. Apa buat? Itulah keadaan dia yang kita kena tahu. Ya. Poi dah sampai tu, alhamdulillah. Lepas tu jangan malu, tak nampak aciknya semayang atas kursi teh. Berdiri ke duduk? Duduklah. Yalah, kau berdiri atas kursi tu yang pelik tu. Kalau semayang duduk kat kursi tak ada salah. Aduh ustaz tu jangan yang semayang kat kursi tu mazhab kursi. Mazhab kursi. Tak pernahlah saya dengar mazhab kursi tu. Jangan dengar cakap orang poning-poning ni tuan-tuan. Ramai yang pening-pening kat luar tu, yang benar-benar elok. Dah lutut sakit dia macam mana, semayang ikut kemampuan kita, Allah Ta'ala tahu. Saya pernah ceramah kat kampung Melakai, kat Johor tu. Kaki dia masa angkat takbir tu dia melutut. Masa angkat takbir dia melutut pada peringkat awal angkat takbir lagi. Bayang tengok, kono dia semayang tu sebab lutut dia sakit, dia tak nak operation. Itu kemampuan dia. Dan dia saja pilih melutut supaya mudah dia nak sujud. Dia nak sujud juga. Jadi kemampuan dia untuk tu. Macam mana? Kan? Jadi tuan-tuan jangan risau. Mudah-mudahan baik kita buat. Kan? Mudah-mudahan baik buat. Pergi penceramah. Panggil je penceramah. Jangan takut. Jangan dengar cakap orang. Samsul debat ni mahal. Tak ada 10,000 jangan panggil dia. Jangan dengar cakap orang. Tapi memanglah kalau orang bagi saya tak tolak. Ada saya ambil. Kan? Dah orang bagi ambil je lah. Kan? RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali memang tak datang lah. Gila betul. Tak, saya tak kisah pun. Jangan risau. Dah tu cakap ya. Ni cakap terang ni. Samsul depan cakap ni. Kita orang boleh bayar RM50. Cakap terang. Jangan boni-boni kepala. Senang saya datang. Iya tuan, tak ada masalah. Apa susah, kita fahamlah. Kita tengah surau tengah tak ada duit nak, tak ada. Okey, jangan sebab dek duit tak jadi ceramah. Dengar saya cakap ni. Faham? Balik tu tak payah bagi duit, habis segala kepayah noneh semua dah bagi si buat balik kan. Payah dah, jangan boni-boni kepala. Rezeki Allah bagi tuan. Tak ada ceramah, jangan jadikan ceramah ni sebab ceramah nak jadi kayu. Jangan, tak ada. Ilmu ni siapa punya? Allah punya. Sampai kategori manusia yang dilaknat oleh Allah bila menuntut ilmu. Pertama, menuntut ilmu supaya orang memandang tinggi pada dia. Oh, hebat dia. Kedua, menuntut ilmu supaya dapat nak tunjuk siapa paling handal sekali. Dilaknat Allah. Ketiga, menuntut ilmu supaya dapat kekayaan dunia pun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, menuntut ilmu sebab nak berlawan semua orang yang bangang.
Berapa ramai nak grup WhatsApp tu, berlawan-lawan cakap, dia pun cari dalam Google, kopi letak, ni apa ni, nampak tak? Betul tak ada cakap? Ramai yang macam tu, dia bermazhabkan haji Google kan. Nasib-nasib lah. Tapi bukan itu tajuk hari ni. Tajuk kita hari ni, kunci keluarga bahagia. Betul? Jangan mainan buku tengok betul ke tidak tajuk tu. Betul tak Ji? Betul Ji? Betul betul. Kunci keluarga bahagia. Sebenarnya nak jadi keluarga bahagia ni memang semua orang boleh cakap macam-macam resepi, formula. Ada orang dah habah dan makin macam tu. Okey dah tengok. Dia bukan boleh main ikut-ikut. Dulu mungkin sesuai. Dulu ayah kita baling sabitnya, tapi nak sap sikit dia nak kena. Orang tua tu handal tak handal. Kalau kita ke tengah sikit memang tak tusuk tu, tapi dia mati kau zap tak mati tu. Betul tak dulu kan? Kalau sabat tu macam la ilallah ganih betul. Tapi kita dapat belajar. Sebab orang dulu-dulu mawatan ni dengan ilmu. Yang sekarang ni mawatan garam, mampu ke memang mampu betul budak tu. Kan? Ya, tu keadaan ni. Jadi dia tak boleh main ikut-ikut dah. Jangan main ikut-ikut. Tak mahu dah. Kena belajar. Macam mana bila kita masak, memerlukan adunan secukup rasa dalam resepi masakan. Rumah tangga pun ada resepi-resepi. Dan bila kita melihat indahnya perkahwinan yang dihiasi dengan cinta, kasih sayang seperti mana yang kita tengok di dalam drama-drama Melayu, setelah ku miliki utusan cinta buat Adam jangan benci cintaku. Oh my. Saya tahu tajuk ya, cerita tak tengok, tapi utusan cinta buat Adam tu saya tertengok. Saya camah ke Uniten Muazzam Shah. Jadi sebelum camah-camah aku 9 malam kan. Jadi lepas maghrib saya dah selesai jamak maghrib Malaysia. Saya pun, dia janji nak makan malam dengan saya. Saya pun duduk depan TV, tekan remote, tak keluar cerita tu. Utusan cinta buat Adam. Kesian bini kena rasuk. Sian betul. Yang imam tu, apalah hai ada straw bagi kan. Sah betul. Tak ada cawan batu. Tak ada saja yang ambil channel. Syukur Ustaz, syukur. Straw lah. Dia tawarkan bismillahirrahmanirrahim. Menjerit bini bersambung. Tu aku malah tengok tu. Tang bersambung tu malah. Macam mana orang perempuan ni dia boleh rajin tengok hari-hari. Kecuali yang datang surau ni dia tak boleh. Itu sebab saya tak boleh tolak ceramah ke surau Ihsaniyah ni, sebab saya difahamkan jemaah subuh pun macam ni lah ramai. Cara golak tak ada lah tu dah. Dia lah golak dulu. Jumpa apa sikit. Cakaplah insya-Allah macam tu kan. Dan kalau kita tengok kemanisan rumah tangga menyadarkan kat diri kita betapa besarnya nikmat yang Allah Taala bagi kat kita dalam rumah tangga ni. Siapa yang belum kahwin ni? Angkat tangan. Yang belum kahwin lagi sekali itu saya tak tanya. Yang belum kahwin lagi, angkat tangan. Belum kahwin. Tanya dia orang ni, nak beli TV pun mikir. Mahal. Nak beli ni susah. Washing machine je nak. Dah kahwin sebab bang tengok TV setiap bilik ada. Dalam bilik air pun ada TV gila tu kan. Macam tu lah. Tapi nak tunjukkan joki bila dah kahwin semua ada. Dulu masa tu pakai kira bakal gaduh dengan rumah sewa, kawan rumah sewa dia tu. Kongsi lah sound sikit, takkan seorang aja. Kongsi sudah beli TV repair tak. Baru pakai dalam 2-3 bulan pak terbakar pula. Siapa lah nak repair? Kau lah salah pilih TV, dia tak nak bayar dah. Macam tu macam-macam. Tapi bila dah kahwin, senang betul ada rezeki. Kehebatan Allah Ta'ala tunjuk kat kita dalam hidup rumah tangga. Kan? Dan hukum rumah tangga ni pun ada wajib kan, ada jadi haram pun ada. Dah tak mampu, dah tahu dia tak mampu ni ada dua. Pertama duit, yang kedua senapang yang tak mau pakai. Yang faham, tak faham sudah. Nak cerita kamu senapang pun tak faham.
kan, dia tak mampu lah kan. Jadi macam-macam lah masalah-masalah kan. Jadi makna kata yang tu tajuk lain lah. Tetapi kalau kita tengok dalam bab perkahwinan ini, kita tengok dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Ta'ala berfirman macam mana keadaannya, dan dijadikan di antara kamu ini pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis-jenis kamu sendiri. Makna pasangan kita tu jenis-jenis kita dah. Tak ada dah. Memang manusia lah. Tak ada yang pergi zoo negara balik tak lama lolap dia. Kenapa? Dia rindu lah kat kuda bolang tu. Tak ada. Dan makanan tu orang hutan tu. Tak ada. Dia memang jenis-jenis kita dah. Kita yang pilih. Bila bercerai semua tak elok. Ni tak elok, tu tak elok, ni tak elok. Kan? Macam tu. Itulah dia. Mulalah dia fitnah saya, dia buat saya macam-macam. Mulalah. Orang perempuan mula lah 14, 19 orang perempuan. Saya tak cakap siapa. Ni contoh. Ini keadaan. Jangan cerita pasal orang kalau kita tak tahu. Jangan. Rumah tangga kita jaga. Itu sebab rancangan TV yang ada hari Ahad tu, yang tengah tokek-tokek tengah hari tu, yang orang selalu tengok tu, rancangan gosip tu, tak apa cerita. Saya tak nak sebut, jangan sebut, diam. Dia tak taja program kita ini, jadi jangan sebut. Program-program macam tu di Indonesia dah lama haram lah. Tak boleh. Sebab apa? Dia menceritakan tentang apa? Aib orang. Panas. Melagu-lagukan orang tu macam tu benda. Kau sibuk kenapa? Kan? Jangan sebut masalah rumah tangga. Rumah kita tak ada masalah ke rumah tangga kita? Ada masalah macam-macam. Kan? Tak kisah duit kau, masalah ni kau, masalah tak bercakap kau, masalah ni kau, tak sampai cakap kau. Yang seorang masalah beranak, dia pula adalah masalah juga. Pula masalah pula. Okey lah tu. Kamu ni berhenti, tak malu lah dah. Pula malu pula. Jokil lah bagi. Ni mawalek lah nak. Ya, mawalek. Dia lupa-lupa nama tu. Nama anak pun lupa dekat mai. Malu ngangah halang ngaci. Kau sama nama? Kau betul kan aku? Tak kisahlah, bahagia. Macam-macam lah masalah. Tapi tak perlu kita kisahkan masalah orang. Cari yang fikir baik-baik, doa yang baik-baik aja. Sambungan pada ayat Quran tadi, Allah Ta'ala sebut dan diwujudkan rasa cenderung kepadanya, supaya kamu merasa cenderung kepadanya, yakni tenteram, sakinah, dan padanya diwujudkan perasaan kasih, sayang dan simpati. Nampak? Ada perasaan tenteram, pandang bini kita tenang. Ini balik rumah rasa nak keluar, rimeh. Mana ada masalah mata kau kita. Kalau tak gama duduk rumah, nak mengeluar ya kerja dan keluar tanpa bawa bini masalah. Mana sakinah dah tak ada, walaupun nama bini sakinah. Ada kan nama sakinah ada. Sakinah. Tak dapat dia tenang dah. Dan tak ada perasaan kasih sayang dah tak ada. Panggil pun tak ada lagi dah. Yang Angeling B Nagoli pula dan B kan. Tapi tak ada panggil bapaknya mana? Bapaknya, maknya, neneknya, atuknya. Orang tua ni pun walaupun dah tua dia ada perasaan. Kena siap nak pergi sekolah. Pergi mana Bang Haji? Surau. Abang Haji elok tau. Tak lama pun, jam je. Nampak? Tu steady. Gimana atuknya? Surau buta. Lain jawab dia tau. Cuba cakap elok, manja, tenang, tenteram, kasih sayang. Itu penting. Panggilan sayang, balik kan baik. Sayang bin tumbang wan tu. Tak pernah dia panggil aku sayang ni. Dah tiba-tiba lah panggil. Planning lah dulu. Mulai esok saya panggil awak sayang. Tak nak lah. Waktu biar mati orang tua ni. Jangan. Memang tak? Yang tu sebabnya kita tengok hubungan suci yang terjalin ini sebenarnya akan memberi impak yang besar dalam kehidupan kita. Untuk mengekalkan sebuah perkahwinan, kita perlu mencipta resepi-resepi yang baru, yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan, sebab setiap orang perangai berbeza-beza. 3 perkara. Nak selamat hidup berumah tangga dunia akhirat, pertama mesti ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Kedua,
Kedua, kita hanya akan kenal pasangan kita daripada masa ke semasa. Selepas kahwin baru mula kenal. Yang sebelum kahwin tak pakai. Faham? Dan proses mengenali itu berterusan. Itu sebab sekarang kita boleh dengar orang-orang lama, ayahanda bila berbual sama sendiri, aku pening betul dengan bini aku tu. Dia boleh cakap tu. Aku tak faham betul, tak apa perangainya, dia boleh cakap. Yang orang perempuan pula bersama dengan grup WhatsApp mereka pun sama. Aku pening betul dengan lelaki aku, tak apa dia nak pun tak tahu. Sama dengan lelaki aku pun, dia kata sebab. Makna kata sebab perangai ni berubah-ubah. Jadi proses mengenali berterusan. Dulu abangnya tu tak bengis sangat, makin lama makin bengis. Kalau tak kenapa untuk makin bengis sangatnya? Kenapa? Mungkin ada keadaan, ada peristiwa tertentu menyebabkan dia jadi sedemikian. Maka kahwin ini, perkahwinan boleh diumpamakan sebagai masakan, memerlukan rempah untuk membentuk rasa, garam untuk perasa, memerlukan asam untuk sedikit rasa masam, dan gula untuk memberi kemanisan dalam masakan. Tanpa bahan-bahan ini, maka hilanglah keenakan masakan itu. Begitu juga dengan perkahwinan, memerlukan kasih sayang untuk terus memekarkan cinta, memerlukan senda-gurau untuk menambahkan lagi rasa dan warna dalam rumah tangga, memerlukan sedikit pertengkaran, penghujahan, pembidasan, pembetulan, pindaan dalam kata-kata untuk menghangatkan perhubungan. Memanglah kadang-kadang sampai hati abang buat macam ni, tak nak lah pun, tak apalah abang pergilah. Duduk mengajuk 5 tahun nunggu tak mujuk. Yang lelaki tu tak tahu yang kawan tu mengajuk, pergilah pujuk. Janganlah macam ni, tak ada abang tu macam tu kan. Tapi orang perempuan dekat sini, dia kalau manja tu biasa. Sania manja lah, manja je macam tu kan. Saya tak adalah yang ganas-ganas. Tapi kadang ada juga lelaki yang merajuk, ada juga perempuan yang pujuk, abang ni sudah-sudah lah, dah lah, tak nak lah. Ada juga lelaki macam tu kan. Pengurusi tak lah kot, tak macam tu lah, tak ada. Kan, tak ada lah. Tapi macam saya kadang ada time saya merajuk, jadi isteri pun datang pandang, dia kata abang kenapa, macam cakap kan, macam tu lah kan. Ada time gila-gila lah asyik dia yang merajuk, pahala pula kan, bagilah abang majuk pula, kau yang majuk minggu ni apa hal kata kan. Maklumlah abang kan, masalah orang perempuan tak habis masalah perempuan. Bila lelaki ni tak ada masalah, ada yang masalah orang lelaki cuma dia tak period je kan. Jadi macam manakah caranya? Pertama, perkahwinan biarlah kerana iman. Maknanya kahwin kerana Allah. Cubalah tanya budak sekarang, kahwin kerana apa? Berapa ramai yang cakap kahwin kerana Allah? Kau kahwin kenapa? Saya, kawan saya habis semua kahwin dah, tinggal saya belum kahwin, dia kata. Kenapa kau nak kahwin? Umur saya berapa dah? Dah banyak umur, bila lagi nak kahwin? Kenapa kau kahwin? Mak bising, kahwin lah. Bila nak kahwin, saya kahwin. Tu pun tak senyap lagi, bising lagi tu. Yang saya, kenapa kau nak kahwin? Kau orang mana ada tengok budak perempuan tu, saya kahwin. Ada juga. Tapi tak ramai yang jawab, kenapa kau nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah. Jarang. Biasanya orang yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Itu masalah. Itu masalah kan. Sampai tiap bang, kenapa abang buat saya macam ni? Kerana Allah. Itu jawapan kan. Sana senang lah jawab kan. Orang perempuan pantang tu kan. Maka renungkan kembali kenapa kita berkahwin. Pentingnya niat kita kerana Allah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'an. Surah An-Nisa ayat 1. Barang siapa yang berubah niat apa-apa dia buat tu fi sabilillah kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak yang sama. Orang kahwin tak ada apa-apa, sah pening-pening kepala. Mudah-mudahan murah rezeki. Dah jodoh dia, setuju je. Jangan disusah-susahkan. Budak tu kahwin menggigil-gigil, nak tanya kau sikit, kau kerja apa? Saya kerja dekat Majlis Pembenaran Sepang, contohlah. Saya kerja majlis, saya kerja ni ke pejabat daerah. Tetap kontrak. Oh masalah. Kontrak pakcik. Apa tak tetap? Sekarang tetap tak ada kontrak semua. Gaji berapa? Dalam bersih berapa?
Hutang apa hutang? Apa banyak hutang? Tolak hutang puasih, tinggal berapa gaji kau? Ni kontrak ni tetap apa, kontrak setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun? Setahun. Confirm ke sambung? InsyaAllah sambung. Berapa duit ada dalam bank? Macam mana kau nak kahwin dengan anak aku ni? La ilaha illallah. Kereta yang kau bawa tu abah kau punya ke? Kau pinjam kawan kau punya ke? Sewa ke apa? Dia cakap saya punya. Betul kau punya? Yalah, tapi belum bayar lagi, bank punya. Soalan dunia, cuba tanya soalan akhirat sikit ni. Pakcik nak tanya, kamu belajar agama ke tidak? InsyaAllah pakcik tiap-tiap tahun belajar. Jangan pula main tahun pula. Darjah 1 satu subjek, darjah 2 satu subjek. Aku pijak pula ni. Kau jago semayang tak? Kadang-kadang jago, kadang-kadang tak. Macam mana lah? Bila jago semayang, bila tidur tak? Budak. Mati pula budak ni kau kerja kan. Cubalah pakcik nak dengar kau baca Fatihah. Cuba baca Fatihah. Boleh tak pakcik mulakan dulu? La ilah pula mulakan dulu. Fatihah apa? Fatihah ni saya belum baca lagi lah pakcik. Apalah kau belum baca? Bukan susah benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Lah cakaplah Alhamdulillah. La ilah dia lah ajar pakcik. Dia tak tahu tu Fatihah. Tahu tu budak ni. Ada seorang tu, ada satu tu pula, 3 orang datang meminang anak. 3 orang datang lelaki tu, semua nak ke anak seorang tu. Kau nama siapa? Pakcik, nama saya Mat Duha pakcik. Kau baca surah Duha sekarang. Mak, kau nama pula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wad duha wal laili iza saja. Bagus. Kamu? Pakcik, nama saya Anas. Kau baca surah An-Nas. Lagi senyum budak tu, pendek surah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Budak yang ketiga tu dah berpaluh. Nama dia Yasin. Oh, parah ni. Kenapa lah ayah aku bagi aku nama Yasin? Aduh, parah lah ni. Aduh, apalah aku nak buat ni. Sudah dia pun tanya, kamu siapa nama? Pakcik, tu orang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya Qul Wahad. Nampak mana mengak. Agak-agak lah kau nak menipu pun. Lagi panjang lah nama panggilan daripada nama betul. Pahal lah pula. Nama saya Yasin, mak ayah panggil Qul Wahad. Tak lah, parah tu. Tak ada pakcik suruh kau baca surah tu dah. Kau baca lah ayat lazim. Mana surah lazim yang kau tahu baca? Contoh lah. Ya, nilaian agama Nabi dah ajar. Tengok dari segi apa? Pertama tengok dari segi li jamaliha, tengok kecantikan dia. Memang kena tengok cantik tidak budak sempong ke berong ke, tengok muka dia tahan. Sebab nak ngadap kan sehari 2 lah. Sebenarnya orang dulu ya. Orang dulu ingat tak dulu? Dengan bersanding macam mana, bertirai muka. Perempuan dulu kan pengaruh Hindu dulu kan, bersanding tu ada tirai kan, duduk dia yang lelaki tu cuci pandang, nampak tilalat ni, tilalat dekat tongkuk tu. Dia pergi tengok muka tak pergi tengok ni. Malam pertama tu barulah pergi singkap tirai tu. Seram. Apa macam tu benar aman kau kan? Tak ada dah. Okey je. Oh dulu mana ada. Semua orang tua runding kan bahagia. Lepas sudah. Sekarang bercinta bagai nak rak. Kau kunci cintaku di dalam hatimu. Ramlah ram. Kau segalanya Ruth Sahanaya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazin. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga, pada syurga di wajahmu Nash. Akhirnya isytiharkan kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Kan dulu dia punya puitis kan, lautan api sanggup kurenangi. Oh mak ayat minum air kopi pun bertiup cerita beronang lautan api. Ya bodoh, yang nyampah pula dengar kan. Itu pertama li jamalia. Kedua tengok keturunannya, keturunan baik-baik. Abah pengurusi majlis. Contoh kan. Mak orang Kuwait surau. Anak Bilal. Mak mana keturunan baik-baik ni, contohlah kan. Okey, dia ni guru agama lah, apalah dah kono-kono lah. Dia ni orang keturunannya lah, ini lah. Okeylah tu. Kan.
Dan juga yang ketiga, hartanya. Tengok dia ni susah buat nak aku hidup, dia ni macam mana kedudukan keuangan dia, macam mana boleh tak jaga anak aku ni, contohlah kan. Dan yang keempat, tengok agamanya. Dan Nabi kata kalau tak ada semuanya, paling tidak tengoklah agamanya. Sebab muka tak lawa boleh adjust kan. Lawa keputih kan. Dia tolan lah ubek apa lah tolan ni kan, orang perempuan setiap malam tu tak pun ubek tolan ngap sampai sebulan muka macam tu ya kan. Yang kedua, keturunan yang katalah keturunan tak baik sangat, tak apa, kahwin ni kita jaga hubungan dengan Allah, kita bentuk keturunan yang baik. Harta tak ada, tak apa, dah kahwin sok mudah-mudahan murah rezeki. Rezeki bukan sebab dia kahwin. Ada orang tu kaya-kaya kahwin langsung guyup, pembohong menjantan ada juga, menipu ya ada juga kahwin kerja yang perempuan ni gila belanja habis koreng kontang kawan ni manung dengan laki-laki pun manung ada. Tapi ada orang yang kahwin dengan serba kekurangan. Tanyalah ayah anda bonda kita ni semua dulu susah, nak besarkan anak pun sorry azab. Tapi alhamdulillah hari ni anak-anak dah lopeh berjaya. Sebab yang penting barakah dalam rumah tangga kita. Okey. Yang keduanya, solat berjemaah. Tu resepi-resepi dia. Solat berjemaah. Solat berjemaah, kadang orang perempuan ni kadang perangai dia melapih nyawa dia. Bangun pagi so, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dia sebenarnya seseorang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Lepas tu dia lap muka, dia tengok lelaki atas katil. Dengar lah orang tua ni, hamba sadap lah cakap. Kejut suami tu ajak semayang sama. Abang, bangun bang, kita salat sama. Abang bangun lah. Kalau macam tu lah cara kejut, sudah dua-dua tak subuh. Kau mengejut, kau mengajak ni. Kejut pagi semayang jemaah. Orang lelaki kau nak jadi imam. Macam saya pesan dulu, tak confident maghrib isyak, bawa zuhur. Senang tak bunyi, sonyap ya. Orang perempuan kena sokong kan. Jom semayang zuhur. Let zuhur kata bini. Jangan. Abang bila abang nak buat maghrib pula? Nak juga dengan abang pimpin maghrib. Ayolah. Malam ni maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Steady. Bini kat belakang dalam hati, suamiku. Dalam hati. Sampai ayat Bismillahirrahmanirrahim. A'tainakal kautsar. Anak agak belakang dah agak dah anak dah tahu abah nak baca ayat apa. Dah tahu. Tak apa, yang penting solat jemaah. Salah kira-kira lah. Cuma pelbagaikanlah kan. Apa Nabi pesan? Bezakan rumah kamu dengan kuburan. Kubur sunyi sapi, orang ada tapi sunyi sebab dah jadi jenazah. Jadi rumah kita kalau tidak berkumandang ayat Quran, sama macam kubur. Itu sebab salah satu nak kumandangkan Quran, solat jemaah. Sebab kita akan baca ayat-ayat Quran dalam solat. Paling tidak mengaji lagi baik. Nampak? Ya, penting tu. Kan? Beza kan semua jemaah. Belajar tolong menolong tu yang ketiga. Jangan biarkan bini susah seseorang. Nabi kita, dia tidak akan menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang dia boleh buat sendiri. Wah, dengar orang perempuan balik kan cakap. Dengar tak macam mah cakap apa. Tetapi orang lelaki di Malaysia lazimnya dia ada kebergantungan dengan isterinya. Jadi tuan-tuan yang budiman, apakah salah kita berbicara dengan isteri kita dengan perkataan tolong?
sayang, tolong masakkan untuk abang boleh? Ini kau tak masak ke? Kau tak masak ke? Yang bini dah cari agak-agam ni. Dia perempuan kampung Batu Limau dia lain. Dia kalau Batu Dua lain, dia Batu Limau dia lain. Apa. Dia boleh tanya, tak masak. Abang tengok dalam peti ais tu apa binatang yang ada dalam tu. Umat kasar jawab. Oh, tak ada. Jadi orang lelaki, kalau boleh dia dalam rumah tangga ni, pertama jaga mata. Maksud jaga mata, lawa pakai. Orang lelaki pakai lawa, perempuan pun pakai lawa. Bukan perempuan je, lelaki pun sama. Orang perempuan, ubahlah. Menjang balik rumah kan, dia buka tudung, sak kembang. Logo tu. Lepas tu dia macam Iron Man tu. Serap. Dia pakai baju binatang. Boleh cari habitat Kau ajak ruang tamu, kau ajak dapur, kau ajak bilik. Itu yang suami balik tan surau. Dah berapa ekor kelawar. Dia kelawar pakai. Tanyalah suami kita, abang suka saya pakai baju apa? Cik cakap, abang tak suka kau pakai apa-apa. Abang ni lah orang cakap betul-betul lah. Ngada betul lah. Yalah, gurau pun tak boleh. Abang suka tengok kau pakai uniform kilang. Pakai uniform kilang tu kan. Abang suka saya pakai apa? Abang gemar tengok kau pakai telekuk. Pakai telekuk. Abang masak jangan pakai telekuk. Dah laki kau mah kan. Iyo, orang perempuan cuba disiplinkan. Contoh hari Jumaat pakai baju ikut bentuk badan, walau berapa pun dah bentuk berdiri depan pintu tu macam ni. Suami naik motor balik tan surau, terlajak sampai ke parit. Salah rumah aku ni lah. Kemudian hari Sabtu pakai bikini. Oi budak, macam mana kau boleh ada sini? Dia pula oi dulu. Tak, dia terbayangan omak Tak, begini tu pakailah kain batik, ikat topi. Apa ganyat aku budak ni dulu. Kawal perasaan kau dik. Allahu Akbar. Kan? Lepas itu hari Ahad, pakai jaring. Jaring kan. Dalam rumah untuk suami salah Jadi contoh hari ni hari apa? Ahad kan. Jadi orang lelaki dah bincang sama dia. Hari ni hari apa? Ahad. Tak boleh lambik ni. Malam ni jaring ni. Dia dah tahu. Dia dah tahu macam tu lah kira Contoh, pandai lah susun jadual tu. Jaga mata. Kalau orang pakai, lelaki pun sama. Orang lelaki ni kadang-kadang Kek luar tahu menyemat lah, pakai jubah lawa cantik, pakai kemeja, keluar pakai t-shirt, pergi warung pun pakai kemeja, butang pakai katil. Kek rumah dia bantai tak berbaju, pakai kain pelekat tanpa protection. Dia juntai kaki kat sofa tu macam sak dengan kain. Tengok TV, ke lama ke lelap, ni kipis laju. Berkibar kawan. Yang anak tengah lancar sampai 3 kali 3 apa tu? Trauma budak tu. Pakailah elok-elok ke rumah. Ya. Betul. Cuma kalau boleh ke rumah, yang siapa yang pakai jubah kan, jubah yang lengan pendek tu. Lengan pendek ni kan sebenarnya pakai ke rumah. Orang Arab jubah lengan pendek, dia pakai, bukan kata tak boleh buat sembahyang, boleh, tak salah apa, cuma di rumah pakai jubah lengan pendek itu smart. Memang orang Arab baju jubah lengan pendek dia bawa tidur. Jubah lengan panjang bawa pergi sembahyang. Itu sebab dia buat ukiran yang lawa-lawa dengan kek rumah. Biar smart, tak ada lah asal orang datang, Assalamualaikum, ambil baju abah, tak habis-habis macam tu. Kan dia pakai baju jubah kan pendek tu kek rumah kan kemas sebab contoh lah kan. Okey, itu pertama. Yang kedua, jaga hidungnya. Jaga hidung ni. Kau diamlah budak. Pada tadi cakap. Yang hidung ni maknanya
Maknanya wangi-wangian. Pakai wangi-wangian. Kek rumah kena wangi. Jangan kita kat luar wangi, kek rumah lah Allah. Merayau bau tu. Kan dulu kontut nak kontut masuk bilik air, sekarang mana sampai. Masnya kau dengar tak? Tak dengar. Sekarang kau dengar apa pula kau ngajar betul lagi. Yang bini pun sama, sampai bawa dulang lalu lepas suami dia, "Maaf, sorry." La ilaha illallah. Kan? Pakai wangi-wangian. Suami balik tahu capai mana sampai pap serap baygon spray teh. Fumakila teh kan. Lelaki apa pelik nak bau kau ni, musim denggi bang kan. Tak adalah, pakai wangi-wangian. Sebab Nabi pun pakai wangi-wangian. Tapi nak pakai wangian kalau dah ikut Nabi lah, ikut sunnah Nabi itu betul, pilih yang terbaik. Macam kita beli minyak wangi kan, kita biasa kita bau, kita tanya kawan kita, "Cukup bau ni, okey tak bau ni? Keras sangat." "Oh ya ke? Yang ni?" "Yang ni okey. Betul ni?" Dia pun beli tu. Sebab kita dah pilih yang terbaik, dapat pada sunnah satu lagi. Pakai wangi-wangian tu dapat pada sunnah dah. Tapi yang terbaik pula yang kita pilih, dapat satu lagi pahala. Ya. Tu. Dan seterusnya jaga apa? Jaga perut. Jaga perut ni maknanya masak, bagi makan. Tu sebabnya macam mana orang perempuan masak, orang lelaki pula siapkanlah bodoh untuk dimasak tu. Tak adalah jadi macam tadi. Cakap ya, nak abang beli apa-apa tak dekat pasar, cakaplah nak ayam ke nak apa ke untuk masak hari ni. Contoh kan, cakap tu. Lelaki kena pandai lah. Alah bang, itu baru beli, abang nak apa? Abang cakap dia tu lah, tergagak nak makan landak. Mana pula datang landak orang tua ni. Aduh, pergi tanya Zoo Negara tu ada stok lebih tak kan? Tak ada lah. Tapi pada kata masak tu kita siapkan barang dia. Dan yang keempat, jaga telinga. Maknanya jangan cakap benda-benda yang pasangan kita tak suka. Jangan. Okey. Seterusnya, sentuhan mesra. Kenalah ada sentuhan. Kan? Nabi sendiri pun bersentuh-sentuhan dengan isteri dia. Nanti saya akan sentuh lagi. Kemudian elakkan campur tangan orang luar. Okey, dalam mahkamah syariah, siapakah yang dikatakan orang ketiga? Siapakah dikatakan sebagai orang ketiga? Jangan risau, penceramah biasa dia tanya, dia jawab balik. Orang ketiga ni adalah selain daripada suami dan isteri, itu adalah orang ketiga. Contoh, katalah tuan pengurusi kita dia ada ompek orang isteri. Contoh, Amin. Berani tak? Dengan Amin pun tak berani jawab Amin. Kita ubek kuat selalu makan, ubek berani tak makan lah. Tak ada lah, ni contoh lah. Katalah kita ada ompek isteri, 1, 2, 3 ompek. Siapa dikatakan orang ketiga? Dah ada ompek pula. Sebenarnya selain pada suami dan keempat-empat isteri ini, itu adalah orang ketiga. Maknanya keempat-empat isteri itu tidak dianggap sebagai orang ketiga. Selain daripada mereka ini, baru orang ketiga. Jadi boleh didakwa orang ketiga yang mengganggu rumah tangga, termasuklah ibu bapanya sendiri dan ibu mertuanya sendiri. Tu masuk campur tangan luar tu. Sebab mak ayah jangan disakit-sakitkan hati kita. Kalau dia minta nasihat, bagi. Kau tak nak, apa pandai kau lah, kau dah kahwin. Tu lama menyampah betul dia macam ni. Elok-elok lah, janganlah gaduh-gaduh. Kita ni rumah tangga ni biasalah salah faham. Macam tu je mak. Kau dengar cakap mak ni, kau tampakkan bini kau tu. La ilaha illallah, mak pula kan. Ada pula tu. Kalau kau anak mak lah, kau ceraikan bini kau. Tu lagi lah pula. Ada satu kisah ni. Ada seorang ibu mengganggu rumah tangga ni sampai dia cakap, kau ceraikan isteri kau sekurang-kurangnya talak 3. Dia siap ajar lagi. Bayangkan tu. Apa hukum apa hukum itu tajuk lain. Itu tajuk lain. Itu kau dah panggil si lagi. Kan, tajuk lain. Kita ambil bab nikah cerai pula lain kan. Okey. Lagi apa lagi? Masak dengan air tangan sendiri. Itu masak apa? Nabi pun kena masak. Saya sekalian lelaki lah masak. Masak lauk yang kita tahu. Kan? Lauk apa? Lauk Maggi. Tu dia mana tahu air panis ya kan? Itu dia tahu. Tak adalah masak lah apa yang kita boleh masak. Kan? Masak dengan kasih sayang.
selawat banyak sambil selawat sambil masak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kunci kebahagiaan ni dalam rumah tangga tadi kita sebut kunci bahagia rumah tangga. Ada 5 kunci. Kunci yang pertama, kunci rumah. Kunci yang kedua, kunci pejabat. Kunci yang ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci spare. Kunci pertama, kunci rumah. Sistemkan rumah tangga kita mengikut syariat Islam. Solat sama-sama. Bila makan, orang dulu-dulu lah, ni masyarakat Jawa lebih lagi kan, kat sini kan ramai yang Jawa-Jawa ni kan. Saya tahulah, belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Kacau kan, Jawa campur Minang jadi Janang. Bantai lah kan. Betul tak? Dulu sibuk macam mana pun kita malam mesti makan sama kan. Sekarang sibuk, sesibuk-sibuknya ceramah tak habis. Cakap diri sendiri tu. Iya tuan. Itulah jawab best kan, jadi dia kan ceramah sana sini. Aduh, sibuk mana. Kalau tiba-tiba lah pengurusi surau telefon, Ustaz malam ni batal. Ya Allah, alhamdulillah, syukur batal. Pek duduk dengan keluarga kan. Tapi itulah dia. Itu pun ada orang silap tu dengan saya tu. Itu saya pergi Penang, dekat airport tu ada orang tegur, pelakon kan. Mana pahala pula. Bukan. Saya bukan pelakon. Siapa cakap? Alah ya, saya pun ceramah, pandai berlakon. Saya rasa saya berlakon di Sispilah tu bagian jadi penceramah, watak tak sampai seminit. Saya pun tanya, saya siapa? Aaron Aziz kan? Salah orang ni, saya kata. Saya masuk dalam bilik air nak confirm gambar tu tak sama, tengok balik. Tak sama, lain. Itu okey. Kat rumah saya pula, kat rumah lama sebelum saya pindah rumah sekarang ni, jiran sebelah rumah saya, dia siang-siang pokok berburak dengan saya. Dia boleh cakap, bang, ada tak orang cakap muka abang kan sebiji macam-macam dalam TV tu? Aku rasa aku dah tu rasa. Sebenarnya dia, saya cakap, siapa dia? Alah yang tinggi cakap di 9 tu lah. Samsul debat ke? Ha, dia tu. Ha, ilah kesian dia tak. Saya cakap, saya pun saya dengar ni kalau mau pakai kurta, pakai kopiah mesti orang percaya. Saya pun kesian, saya pun betulkanlah. Bang, sebenarnya saya lah Samsul debat. Tak payahlah, saya kenal dia siapa. Tapi tolonglah. Saya pun biarlah, lepas 2-3 hari kan saya balik rumah saya balik ceramah sampai ke tempat makan, bekerja dia pegang tangan, bang memang saya tak perasan bang, minta maaf saya tak perasan. Dia kata, bini dia marah, tu lah sasaran butuh kan. Itulah dia kan. Jadi balik semula tadi saya cerita, dalam rumah kita kunci dia ikut syariat Islam. Bila ikut syariat Islam tu sembahyang sama-sama, nampak tak kan? Kita zikir, ngaji, nampak tak? Iya, semayang subuh lama. Bila semayang tu, bila dah habis kekuatan dalam salat berjemaah tadi kita cerita tadi, di penghujung tu kita doa, ya Allah wa'ala. Doa ni power. Itu sebab penting semayang tu doa. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Ya Allah. Sebiji je dalam majlis rasmi tu. Sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Anak-anak pun pandang mak ni. Yang mak ni panas sibuk lah. Aku sayangkan anak sulungku Alung, ya Allah. Lung nama kau lah Lung. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Angah nama kau pun ada. Dan aku sayangkan anakku yang ketiga Alang, ya Allah. Tahu tak apa, dia jawab. Jadi barulah merasap sampai hati tu. Ya Allah, anak sulungku Alung bakal menduduki SPM tahun depan, ya Allah. Kau berikanlah dia 12A. Dia mula, Alung ni dah sonok lah. Harapan keluarga punya. Jom, dia pandang Angah. Kau berikanlah dia 12A, ya Allah. Tak peranjat dulu. Macam mana ni lah, subjek 9 dia ambil. Abah pun tak tahu dia ambil subjek berapa.
Begitu juga doa kan. Kalau doa ni orang perempuan kena tahu, dengar doa suami dengan teliti. Mana yang tak jelas jangan amin. Ya Allah, kau berikan aku ni, ya Allah, aku dah lama ingin ni, ya Allah, kau mudahkanlah urusanku tu ni, ya Allah. Bini kat belakang, amin, amin, makbul. Sebab suami nak tambah sporik. Sangka baik, sangka baik. Ya, doa yang baik-baik. Kalau orang lelaki nak marah isteri, dalam doa sana. Sebab menghadap depan-depan kita kan takut bini kan, bini menakutkan kan. Jadi kita, ya Allah, ni bini kat belakang, kau bukakanlah hati isteriku, ya Allah. Yang bini pahala ni, sesungguhnya dia seorang yang sangat degil, ya Allah. Bini kat belakang, dia pun sama, menjawab dengan jawapan. Okey. Jadi ikut syariat, mengaji. Tengok tak orang dulu mengaji, pergi mengaji, betul tak? Pergi mengaji, pergi belajar, ustaz, pergi belajar mengaji. Marah kalau anak tak mengaji. Dulu kan berjalan ramai-ramai bawa mukadam dan bawa rehal, siap dengan penunjuk mengaji bulu landak tu. Duri landak tu semua lubang-lubang dia tanah sampai tombol pusat belakang. Dulu. Sekarang mudah abatas saja. Hakhoda zaro. Sekarang Ikra dulu lep date a lep bawa lep dapat dulu. Ya, tapi tak boleh belajar ngaji. Ta'dibu auladukum bisalasati asya. Nabi kata, didiklah anak-anak kamu, adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar dia sayang Nabi. Macam mana cara sayang Nabi? Pertamanya dengan selawat banyak-banyak. Ya, ke rumah kita selalu tak selawat. Ada orang tolonglah imam, bubek, tolonglah imam. Kenapa? Ya, rumah dah 3 hari sakit nak beranak, tak mau dia beranak, tak sakit perut dah komong-komong dah baru timbul-timbul hurek dah. Tolonglah imam, tolong tawarkan air ni. Imam pun tengok air ni dah tawar, kau nak tawar apa lagi? Imam baca lah apa-apa, baca apa, selawat 3 kali, Fatihah ke apa, kau lah ajar dan baca apa. Tapi tak tahu dia pun baca bismillah apa-apa. Tak tahu kenapa kalau bab berubek ni dia buka tutup botol, bismillahirrahmanirrahim, Allah sallallahu alaihi Muhammad, Allah macam tu sekali lah. Lepas tu setiup tutup, takut terkeluar selawat tu. Kau bagi orang rumah kau, suruh dia minum, tapi sebelum minum suruh dia selawat juga. Nampak tak? Selawat. Orang dulu, kau sebelum keluar rumah selawat dulu biar senang dapat kerja. Tak. Balik rumah selawat dulu, tak apa hantu ikut pintu ni. Tak. Selawat banyak sebelum tidur. Kan mengigau kerja kau. Macam-macam bat selawat. Sikit-sikit selawat. Yang kedua tanda sayang Nabi, amalkan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi yang paling senang sekali? Makan. Paling senang sekali. Faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Satu sunnah Nabi kita boleh buat. Contoh, pakai jubah sunnah Nabi. Tapi paling senang makan. Macam mana Nabi makan? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan berhenti. Dah tersandar dah. Macam tu kita. Ya. Yang kedua, Nabi juga kalau kita tengok, Nabi tidak pernah mencerca makanan. Kita, kau jangan ambil lauk ni banyak, tak sadar. Tanpa sadar. Tokak dia lain. Makan aja lah. Kalau tak nak, sebab tak sadar, makan sikit. Hal maklum lah sekarang kan musim mengawan. Hujung minggu kundi kahwin sebanyak-banyak. Mesti mengawan lah tu. Sampai satu kenduri beri kan. Jadi bila kita makan sikit kan, sikit makan je tak suka je. Tahu mai kata adalah banyak kenduri, makan sikit-sikit je, dah settle. Macam tu kan.
Nabi pernah satu hari Nabi lapar, Nabi pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Ingat Abu Ayyub Al-Ansari? Tahu rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni kat mana? Siapa yang nak pergi Madinah, dia tahu. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni di Madinah ni, dekat luar pintu Babus Salam tu, kat luar tu ada satu tembok tinggi, itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okey, kan pintu tu. Ada seorang Arab jaga, dia duduk situ, tapi tak ada dia letak label apa-apa, sebab ada bangsa tertentu pada negara tertentu, dia tak boleh nampak apa macam tu, menyombah-nyombah, memuja-muja orang. Nabi pernah tidur situ, Nabi pernah ni kan. Sejarah tu dia orang tak boleh pula macam tu. Memang perangai yang pelik-pelik orang tu, orang luar ni. Jadi Nabi datang ke rumah Abu Ayyub. Wahai Abu Ayyub, ada tak apa-apa makanan di rumah kau? Kami lapar. Nabi jawab, apa Abu Ayyub jawab? Wahai Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi jawab apa? Alhamdulillah. Nabi tak jawab apa barang buah tamar. Nabi tak jawab macam tu. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum, dan habis Nabi minum, Nabi jawab Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Bihubbi Rasulullah. Kalau bihubbi Ali, mencintai oleh keluarga Nabi. Nak cinta oleh keluarga Nabi, kena kenal isteri-isteri Nabi, anak-anak Nabi yang 7 orang, kemudian cucu Nabi Hasan Husain. Okey. Dan yang ketiga, bi qiraatil Quran, dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baca. Okey. Kunci pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Maksud kunci pejabat adalah mencari rezeki yang halal. Kalau orang tu berniaga burger, itulah pejabat dia. Kalau orang tu berniaga online, sambil bagi katil-katil tu lah office dia. Yang paling penting, cari rezeki yang halal. Apa Nabi sebut? Carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Jangan risau. Rezeki itu cukup Allah bagi kat kita. Cari yang halal. Cari yang haram tak pernah cukup. Ingat, tak pernah puas, banyak tak cukup aja. Kita ni contoh tiba-tiba ada seorang berdiri depan yang lepas ceramah ni, contoh tau, jangan tuntut pula, contoh. Okay, pada semua yang datang, siapa yang duduk kat dalam ni jangan keluar dulu. Yang dalam saja, jangan keluar dulu. Yang luar tu faham lah. Yang dalam ni jangan keluar dulu. Tolong bagi nombor akaun masing-masing. Kita akan bank in kan 500,000 seorang. Berusuh ke luar tu masuk. Pahala kami tak dapat. Kalau ada yang dapat 500,000, ada yang nak bercuti, ada yang berhenti kerja pun ada. Dia rasa banyak mana dah 500,000 tu. Tapi pada setengah orang di KL tu, di bandar-bandar besar ni yang kaya-raya ni, 50 juta dalam akaun pun dia rasa dia tengah susah. Mana nak cari duit lagi? Allah uji muda dengan tua, sihat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan miskin. Salah. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Mak ayah kita dulu susah tapi cukup. Syukur Alhamdulillah. Itu jawapannya. Jangan poning-poning kepala. Ustaz, macam mana cara nak ubah kehidupan kita Ustaz? Kita rasa susah sangat. Senang ya. Formula zakat jangan culas bayar. Kedua, sedekah subuh. Itu paling senang. Sedekah subuh ni senang ni. Datang sembahyang subuh, bawa duit RM1, RM2, RM3, sumbek dalam tabung tu. Sebelum masuk sumbek. Mana tabung sini? Keluar ada, kat dalam pun ada, kat dalam tu kat tepi tu kan. Nampak tabung tu, sap sumbek. InsyaAllah. Cuba buat hari-hari, tengok perubahan hidup kita. Dengar ni Samsul Abad cerita kat sini. Betul? Dan begitu juga Nabi sebut, barang siapa ingin dimurahkan rezekinya, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Siapa yang datang subuh di surau, ada harapan dia buat solat sunat qabliyah sebelum subuh tu. Lepas azan la ilaha illallah, dia pun bangun solat sunat dulu sebelum nak sembahyang fardu. InsyaAllah murah rezeki. Ini subuh ke subuh gajah ke? Subuh dinosaur. 5 minit sebelum zuhur baru subuh. Terperanjat imam tu, siapa pula yang kunut tu tengah hari ni? Ya. Apa kelebihan sedekah? Ada 4 kelebihan sedekah. Yang pertamanya,
mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Yang kedua, membersihkan harta walaupun sikit rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Tengok mak ayah kita dulu-dulu banyak rajin tolong orang, umur dia orang panjang-panjang. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Sedekah lancarkan rezeki. Ada je. Kadang rezeki tiba-tiba nampak bini lawa, pahala lawa, ada tiba hari ni, rezeki. Dapat suami yang romantik, rezeki. Dapat suami yang kelakar, funny lah you ni, rezeki. Dapat anak pandai, ya Allah, tiba-tiba anak dah konvo, ya Allah bang, anak kita konvo bang, ya Allah. Wahal konvo tadika tu, belum konvo universiti lagi, konvo tadika, macam tu punya sedih kata. Saya tu diminta datang ceramah pesta konvo tu. Awak ingat konvo universiti, konvo tadika, lama pula kacau-kacau budak ni tu kan. Ceramah lah ke mak ayah tu. Anak pandai. Ataupun anak taklah pandai mana, tiba-tiba dia tahfiz Quran. Allah. Saya itu ceramah di masjid di Ampang, semayang isyak, habis ceramah semayang isyak, terdengar imam tu baca, ya Allah sadap. Saya tanyalah ni imam nak buat apa? Rupanya dia anak salah seorang ahli jatuhan kuasa masjid tu. Budak tu hafiz Quran. Saya pun tanya dia, nak tak jadi imam tarawih dekat kampung mak saya? Dapat satu malam jadilah. Saya kata boleh. Dia kata, saya pun booking lah dia. Masa bulan puasa itu bawa ke kampung mak saya satu malam tu, bawa budak ni. Saya kebetulan kena dapat bertugas, diminta bertugas jadi imam tarawih kat kampung mak saya 4 hari je dapat, sebab yang lain tu sibuk ceramah. Jadi yang malam yang keempat yang saya punya turn tu, saya bagi budak tu jadi imam. Ya Allah, sadap bacaan budak tu. Mau ngeletek-ngeletek nyawa kat belakang tu orang dia punya bacaan. Ya Allah sadap dia rakaat pertama lain lagu Fatihah dia, rakaat kedua lain lagu Fatihah dia. Rupa-rupanya saya tanya mak dia, rupa-rupanya tahun lepas dia memang dah biasa diundang menjadi imam tarawih di Istana Negara. Masa tu orang perempuan mulalah cakap, Sajuk apa? Sajuk power tu kambung tu. Sajuk hati je kan, sajuk hati. Oh tu. Pertama kali orang kampung mak saya komplain, pendek sangat baca. La ilaha illallah. Biasa heboh panjang kan. Kali dia kata pendek sangat sebab tak puas dengan bacaan budak. Ya, baguslah. Saya memang kata tahun depan datang lagi boleh dek? Boleh? Ya tak. Itulah dia. Kalau kita ada anak macam tu, sajuk hati. Ya Allah, anak aku. Tiba-tiba anak kita kat depannya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ada anak kita jadi imam ke depan. Allahu Akbar. Kita tengok anak kita kecil-kecil ambil wuduk pun dah terharu. Kita tengok kan, ambil wuduk, sembahyang. Ya Allah, anak kita dah sembahyang, abah pun tak sembahyang. Contoh lah kan, abah happy dia tak berhenti. Ayah tu kan. Iya kan. Jadi makna tu lah rezeki Allah bagi. Ada yang Allah bagi rezeki isteri pandai masak, rezeki juga kan. Lempar sayur jadi daging je bikin. Tak ada lah, dia pandai masak lah. Pagi tolu atau kabau, tengah hari tolu dada, malam tolu sak kicap. Ya Allah, tolu naik hanya mulut lelaki. Teringatlah saya ceramah kat Penang, saya singgah makan cakwe tiaw telok basuh. Tolu sampur basuh pun tak tahu. Rupa tolu, kulit tolu tu dia basuh bersih, baru dia pecahkan masuk dalam kuih tiaw tu. Sedap. Sampai kat Saman kat kedai mamak tu, saya tanya mamak buat roti tolu tu, Mamak, ni tolu basuh tak? Saya sudah mandi pergi tadi. Naik goli lah awak makan kan. Awak tanya pada lain ni. Marah tu kan.
Tapi itulah kan, rezeki Allah bagi macam-macam. Allah bagi rezeki anak pandai, Allah bagi rezeki murah, mudah semuanya. Tu macam-macam. Minta kerja senang dapat. Lepas tu kejap naik pangkat, jap naik pangkat. Rezeki macam-macam Allah bagi. Anak kita mungkin tak pandai. Kita jangan kutuk. Kau tengok abang-abang kau, lawyer, engineer, kau duduk kampung ni menyusahkan orang kan. Keluar tengok abang kau tu, seorang lawyer, seorang engineer, kau nak jadi apa? Dia marah anak tu. Rupa-rupa time kita dah terlantar, terbaring, dah tak boleh bangun. Itulah anak yang jaga kita, bodoh kita. Mak nak makan apa-apa tak, mengalir betul. Nak cakap dah tak boleh. Contoh yang kumak kami, nak apa? Dengar tengok, nak jambu batu. Apa dia, kecah sama sin. Aduh pula kan, macam-macam minta kan. Tapi masa tu betul tak? Anak tadi, itu sebab kan, walaupun dia tak pandai, Allah dah tulis dia lah paling berbakti. Rupa abang yang lawyer, engineer, tak boleh belum mak dah, tak dapat. Mampu lagi baik. Itu kan, ni cerita hakikat realiti dunia hari ni. Itu sebab jangan kita doa yang baik-baik. Tu sebab orang dulu, mak ayah kita dulu, mana pernah cakap, mak doakan kau belajarlah kerja rajin, mudah-mudahan jadi lawyer. Tak ada. Mudah-mudahan jadi doktor. Tak. Mak kita apa? Kau belajarlah kerja rajin, mudah-mudahan jadi orang. Itu yang disebut. Awak pun terfikir, selama ni bukan orang kau. Tak, maksudnya jadi manusia yang boleh bagi manfaat pada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata sebaik-baik manusia boleh beri manfaat pada orang lain. Hari ni anak-anak ramai yang dah berjaya, dah boleh menyumbang pada masyarakat kan. Alhamdulillah. Tu yang kita nak kan, macam-macam rezeki Allah bagi. Okey, itu yang kedua tadi, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Hala tuju pemanduan keluarga kita nak bawa ke mana. Kunci kereta. Kalau kita bawa keluarga kita berhiburlah keluarga kita. Kalau kita bawa keluarga kita ni berjoli lah. Kalau bawa keluarga kita ke arah akhirat lah dia. Itu mustahak kan. Okey, malam ni semua duduk kat rumah sebab hari ni ada tazkirah selepas maghrib. Oh ya ke? Siapakah yang akan menyampaikan ceramah tazkirah maghrib itu, wahai abah? Tak lain tak bukan sahibul fadilah, abah kau. Jangan banyak cerita. Yalah, tuan-tuan semua dalam masjid surau dah dengar kuliah macam-macam tu, lain kali salin. Bila salin balik, kongsi dengan keluarga. Dengar sini, abah nak baca sikit apa yang abah dapat. Ingat tu, kau lepas ni jangan berdahaka dengan abah kau. Apa hukum apatah lagi dengan mak kau, wala takul lahuma uffin, jangan kamu berkata sekalipun. Abah ni sebiji macam ustaz itu, dia kata kan. Tentu peranan kita sebagai tu keluarga kan. Ingat, nafkah itu wajib. Nabi pesan seperti mana kamu mempunyai hak atas isteri kamu juga mempunyai hak atas kamu. Mana orang lelaki wajib bagi nafkah pada isterinya walaupun isterinya bekerja. Ada faham? Jangan risau, inilah poin orang perempuan buat balik ini. Kamu dengar tak ceramah tadi yang pasal nafkah tu? Yang pasal kalau isteri kerja macam mana? Suami punya abang time tu, yang abang terlalap tu, jadi tak perasan mana. Dia tak nak jawab. Bagi nafkah kat isteri, tak banyak sikit bagi, yang penting bagi. Sayang, menginsafi ceramah yang abang dengar malam tadi, sudilah terima dalam envelope. Ambillah nafkah, ambil. Abang ni saya tak kisah pun. Abang ni ambil je tu. Tengok dalam, setakat RM20 tak payah bagi dah bang. Jangan macam tu. Suami dah bagi tu, alhamdulillah. Cakap alhamdulillah abang, setelah RM20 dan setelah 20 tahun dapat RM20. Kau jangan sindir, kau dah bagi ni. Jangan cakap alhamdulillah bang bagi RM20 ni, abang ada tak? Abang ni kalau susahkan abang tak apalah. Sayang, tak apa. Abang, saya tak nak susahkan abang. Tak apa, hari ni sikit abang bagi sikit. Doakan mudah-mudahan rezeki ada lebih, abang bagi lebih. Abang sentiasa doakan. Terima kasih abang. Macam tu. Ataupun suami bagi, dah ambil lah, tak adalah banyak sangat, RM2,000. Setuju tak perempuan? Sah lah mata duitan. Dah orang setuju. Wah, contoh tu. Tapi kalau orang perempuan tu bekerja, dia boleh tolak.
Nah, saya ambil lah, tak adalah banyak sangat, 2,000. Abang tak apa, abang simpan duit ni, saya boleh cari sendiri. Abang jangan risau, okey? Abang simpan duit ni. Orang lelaki jangan risau, tu takkan berlaku. Kalau kita hulu memang dia ambil punya, baik kau fikir dulu sebelum nak bagi. Tak ada mana ditolak ada. Okey? Tu je. Jadi mana kata pemanduan tu kan, dan cerita tu tadi kan, dalam keluarga kita, salah satu ni nafkah ni pun nak kena jaga. Ramai yang fail dekat situ. Dan nafkah ni, nafkah zahir dan batin. Zahir makanan, pakaian, tempat tinggal. Batin bukan hanya yang atas katil saja tau, tapi yang batin ini termasuklah memastikan ahli keluarga mendapat didikan agama. Kita mungkin tak mampu nak mengajar isteri kita, tapi kita jangan halang dia untuk belajar agama. Malahan beri penekanan. Ada kuliah duha ni, kau pergi join. Suami cakap pada isteri, kau pergi join kuliah duha yang ada tu, ustazah apa tu ngajar, pergi. Malas siaplah kau. Dengar tu, suami suruh pergi. Abang ni dah lah tak pandai agama, kau pergi, kau dapat ilmu, share dengan abang. Macam tu. Suami yang paling A sekali, suami hantar isteri dia pergi belajar agama. Itu paling baik kan. Yalah, kita nak ngajar mungkin tak mampu. Saya sendiri tak ada masa nak ngajar isteri kan. Dia pandai-pandai, dia pergi kuliahnya, pergi kelasnya, pergi cari. Okey, suruh dia tiap-tiap malam ada kan. Ya ke tidak? Kan tiap-tiap malam ada. Jangan pilih datang aja. Bawa buku kalau boleh. Di Seremban ada satu pakcik tua ni, dia naik motor buruk tu, dalam satu Seremban, dalam bakul motor dia ada satu buku nota dengan pen, kemudian ada air botol mineral. Ni bukan botol tau, ni cawan dengan straw. Dia botol mineral, dia letak dalam bakul, dia bawa dia round daripada kuliah subuh, zuhur sampai kuliah asar kalau ada, sampai lah malam. Pen tu boleh balik hari-hari, sihat walafiat, 70 lebih tahun umur dah. Pergi majlis ilmu, pergi taman-taman syurga. Nafkah ni, bagilah dia nafkah pada isteri kita. Dan hak orang lelaki pula, bila dah sempurnakan nafkah pada isteri, orang perempuan pula tidak boleh membenarkan orang-orang yang suami tidak sukai masuk ke dalam rumah. Maknanya mesti dapat izin suami. Siapa-siapa nak masuk, bang, mak abang datang kan, boleh masuk. Mak aku tu biarlah masuk. Bang, mak saya datang kejap lagi, boleh tak masuk? Boleh, masuklah. Kau ni bang, Bangladesh jual kapet, kau jangan bagi dia masuk, kau pergi keluar tu tengok. Tak apa. Sudah lelaki pun ni, macam ni lah, abang baru whatsappkan senara-senara yang boleh masuk. Kau jangan tanya lidah. Penting. Bukan hanya keluar rumah orang perempuan kena minta izin, yang nak masuk dalam rumah kita pun kena minta izin. Keluar rumah minta izin, tapi dalam keadaan darurat jangan minta izin. Rumah dah terbakar, bombo tu ngelak, keluar kak, belum dapat izin lagi. Jangan keluar, rontung kau dalam juga. Itu darurat. Ya. Okey, itu dari segi pemanduan. Keempat, syurga, kunci syurga. Macam mana cara? Okey, manusia ni dalam hidup ni nak kejar, pertama nak kejar apa disebut sebagai hidayah, supaya dapat beza benda buruk benda baik. Kedua, kejarlah maghfirah, keampunan pada Allah, istighfar banyak-banyak. Dan ketiga, nakkan syurga Allah ni, kenalah apa yang dikejar sebagai rahmat Allah. Kerana hanya dengan rahmat Allah kita boleh masuk dalam syurga. Dan nak dapat rahmat Allah, ibadah banyak-banyak, solat banyak-banyak, puasa Isnin Khamis kalau boleh. Tak dapat Isnin Khamis, Isnin saja kan, boleh, tak ada masalah. Sebab hari Khamis susah lah Ustaz, kami ni orang perempuan banyak kerja nak buat pada siang sampai malam hari Khamis ni. So hari Senin je lah, tak ada apa. Jangan tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Sunnah Nabi tadi yang sonang-sonang, makan je kata. Buah tamar makan, buah kurma. Ini makan buah kurma bila? Sependapat semua. Puasa. Bulan puasa mula dengan iklan tu, nazak bunyi, makanlah buah tamar. Yusuf Tayo. Sangat sedap, sangat lazat. Yusuf Tayo.
Pagi raya meninggal kawan. Dah tak dengar suara dia dah. Tiba-tiba puasa tahun depan, Yusuf Tayyub hidup dia lagi. Dan kurma yang paling baik nak ikut Nabi, kurma apa? Kurma ajwa. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala tu. Bukan sebab dia rasa harga mahal. Jadi makna tak kisah kurma apa pun makan. Itu sunnah Nabi makan. Apa kisah sunnah Nabi senang-senang? Bagi salam. Sunnah Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam hukumnya sunat, tetapi menjawabnya wajib. Wajib. 3 keadaan ni antara yang tak wajib jawab salam. Pertama, bagi salam main-main. Assalamualaikum, tak jawab, dosa. Tu main-main tak payah jawab, tak payah jawab. Yang kedua, bagi salam di bilik air. Kek jamban RNR. Assalamualaikum. Salam, siapa pula bagi salam? Dan yang ketiganya, salam yang dilontarkan oleh imam ketika di penghujung solat. Jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mam. Jangan. Jangan tanpa ganyan imam tu kan. Okey. Jadi sunnah Nabi ni banyak senang. Apa lagi? Senyum. Nabi pun senyum. Senyumlah. Apatah lagi pada pasangan kita. Pandang suami pahala. Senyum pandang suami pahala. Pertama, ada 4 yang pandang dapat pahala. Yang pertama, pandang mak ayah dapat pahala. Tengok muka mak ayah. Ya Allah, mak, kasihan mak. Pahala. Tenang nanti. Telefon anak. Kau nak pahala dah balik kampung. Tengok muka mak kau ni. Tiba-tiba dia buat video call. Sama lah aku. Nampak muka tu kan. Nampak muka mak pahala. Mak ayah dah tak ada, Ustaz. Ziarah kubur dia. Pahala. Kedua, pandang muka suami dapat pahala. Pandang muka isteri dapat pahala dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok lelaki orang baik apa? Ya. Suami tengah cosok kamar, tiba tinjau bini tengah lipet kain. Yang bini ni tak apa nak beli cakau. Mana satu dah serap, tak serap. Yang suami ni Allah pahala. Isteri tengah lipet kain, tiba ternampak suami terlalap kat sofa tu. Yang bini ni, ya Allah, seburuk-buruk makhluk, dosa. Itu jangan cakap macam tu. Cakaplah, abang dah penat dah tu, pergi masuk dalam dulu. Abang jangan tunggu saya lambat lagi ni masuk di situ Lagipun abang kan tolong pun sampai dia balon lagi. Macam tu Iya, benda tu penting tau. Orang perempuan ni kena layan suami tu. Layan elok. Saya muda-muda ni saya tak risau. Yang dah pension ni. Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Atuk je aku 10 dah, cucu. Alah cucu nenek, alah cucu nenek. Yang atuk dah kau orang, atuk hampir sok khabar. Zrap deh. Masuk dalam. Alah cucu nenek, marahlah atuk kau, tak faham lagi tu. Atuk yang masuk dalam bilik ni, duduk kat katil. Cuba dengar. Kok nenek yang masuk bilik, dengar. Lah cucu nenek tak habis ada lagi. Atuk pun bagi signal. Yang ni lah cucu nenek terang. Mengigau atuk kau. Tak faham lagi tu. Sudah menjoget Datuk. Allahu Akbar. Baru dah letak. Apa hal Datuk baru dapat tangkap. Nampak suami masuk dalam. Saya nak tanya orang perempuan ni yang dah ada cucu ni. Mana wajib? Mana nak layan dulu? Cucu dulu ke atuk Jawab. Cucu. Tebak tu dogi tak dogi. Atuk tu. Nampak suami masuk dalam bilik, bolalah, berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Suami pun cakap, tak apa, sambung kerja kau, pahala. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada, kau baring sekarang. Sebab suami nak ukur panjang kita betul. Dah lama tak ukur, cakap. Yang faham, tak faham sudah. Iya, kadang
Jangan main-main tau. Dia dua faktor tu memang betul. Layan suami ni penting. Kadang dia tak layan suami, poning kepala suami tu. Ada sikit tu puas. Macam mana ustaz tu nak nasihatkan? Poning kepala. Dia kata, poning saya ustaz, bini saya tak nak layan saya ustaz. Sibuk lah, penat lah, inilah. Poning kepala saya ustaz. Ya kau, tak apalah. Bagi dia jumpa saya. Dan ustaz dia fikir macam mana nak tolong. Assalamualaikum. Salam. Apa hal ustaz? Oh, dia tanya ustaz. Tak adalah, saya dengar kamu tak layan suami kamu langsung, betul ke? Ustaz, saya pun belajar agama agak lah. Umat dia basuh ustaz. Tapi saya ni penat. Pagi macam-macam. Pagi dah bangun, kejutkan orang, siapkan sarapan apa semua. Lepas tu pukul 10 beli barang dapur. Lepas tu masak-masak lagi tengah hari dia agak nak berdarah. Lepas tu kan petang kan, lepas tu silai kain lagi. Lepas tu kan malam kan, saya masak lagi untuk makan malam lah. Lepas tu malam dipek kain. Jadi saya ni penat. Bukan saya tak layan dia langsung. Dalam setahun tu adalah 2-3 kali. Umat setahun 2-3 kali. Itulah poning. Lepas tu macam mana ayat dia cuba cari secara psikologi. Tahukah kamu apa? Kata, sekali kamu layan suami kamu, pahala tu macam membunuh 10 orang Yahudi. Ya ke ustaz? Ya. Contoh lah ustaz tu saja nak bagi dia layan suami dia. Dia pun, ya saya tak tahu. Tu sebab aku beritahu kau. Tak payah kau pergi Palestin, Israel dah. Kau layan lagi kau tu. Ya Allah, memang saya tak tahu ustaz. Balik tu lain macam. Balik abang, baiklah dia ni pahala lagi. Dia masak kan meja tu segala macam binatang masak. Togak 2 lilit mah, candlelight. Bila makan, oh my. Kalau tahu dulu lagi dia cakap dengan ustaz tu. Lepas tu semayang maghrib, lepas tu semayang isyak. Lepas semayang isyak, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Merangkak bini ke depan. Pak, apa? Jom kita bunuh Yahudi. Dia diajak. Pukul 2 boleh dia kejut lagi. Bang, bangun bang. Apa dia? Ada lagi Yahudi nak bunuh ni bang. Tak berhenti pula dia. Pukul 3 dia kejut. Bang, bangun bang. Apa dia bang? Bang, ada lagi 10 Yahudi bang. Tak ilah. Pukul 5 dia kejut lagi. Bang, bangun bang. Apa dia? Subuh. Ingat apa tadi? Suami pun masuk bilik air, mandi, siap ambil wuduk. Sementara masuk subuh, tunggu kat ujung katil. Sementara masuk waktu, bini yang rapat selagi. Bang, apa ni? Macam sompek kali bang. Kau ni nak bunuh Yahudi ke nak bunuh Dan? Saya malas bawa cerita ni. Bukan apa, kejap lagi tengok lah. Weh, balik lu nak bunuh Yahudi tu. Aku malas cerita tu. Ni bukan hadis, bukan apa, tak ada. Ini psikologi saja ustaz tu sebut. Ustaz tu nak pujuk isteri tu bila sebenarnya layan suami ni besar pahala. Dan satu hadis kata, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Faham? Bukan sesaja cari belakang unta tau. Tapi maknanya kalau suami kata on tak on, on. Contoh tu faham. Yang faham. Ya? Jadi kalau ponek cakap lah bang, penat lah bang. Cakap, yelah tak apalah. Okeylah. Tak apalah, malam ni kita peluk je. Peluk sukanya kan. Macam tu kalah je. Mesra. Kan? Itu cerita dia. Layan dengan baik, lemah lembut. Nabi kata apa? Berlemah lembutlah terhadap isteri kamu. Dan sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Lemah lembut. Tengok Nabi panggil isteri Nabi macam mana. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Cuba nak buat. Balik kan buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni tapi tak tahulah jenis pipi apa. Janji pipi dia kan. Masa tu Nabi nak tegur isteri dia tentang masakan isterinya masin. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Isteri Nabi bilang, ada apa ya Rasulullah? Tengok dia panggil pangkat Nabi tu. Ada apa wahai Rasulullah? Kita panggil lah pangkat suami kita. Ada apa wahai suamiku? Bukan pangkat kerja dia, pangkat suami tu. Kawan tu kau je kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran? Weh, pahala kecam tu ke panggilan? Ada apa wahai suamiku? Macam tu lemah. Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu, Nabi lembut. Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Dia boleh suruh isteri suapkan dia lagi. Bila suap, dia kunyah seperti biasa. Dia tak buat apa muka masin. Tak ada.
Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap ya, langsung dicapai pinggan bak dapur. Ya Allah, masin dia. Cuba kalau kita kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Dia punya garang. Elok-elok cakap. Ada satu suami tu punya garang dengan bini. Mana air? Oh, bini mau gigil-gigil, bini bawa air. Apa tinggal separuh ni? Tumpah bang. Itu pun tak boleh harap. Minum kan tu. Sampai tu 2-3 hari lah. Aku demam ni, cepat siap. Kenapa bang? Cepatlah, demam nak pergi klinik ni. Dah bini, ya bang, sengit-sengit turun bini ikut. Sampai ke klinik, doktor pun cek darah tinggi tak ada, jantung okey. Kencing manis pun tengok okey, normal, tak ada apa pun. Apa sah? Tak tahulah pakcik. Macam ni pakcik. Pakcik ambil bekas ni, pakcik pergi kencing dulu, nanti kasih saya tu kencing. Dia pun pergi bilik air. Bini pun ikut. Kau tunggu sini. Bini tunggu kat luar. Dia pun kencing kat dalam bilik air. Keluar terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Masuk dalam buang air. Bini pegang kencing. Gigil. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya habis kencing tu. Macam mana lah. Matilah macam mana nak buat ni. Langsung tukar dengan kencing dia. Tukar dengan kencing dia, takut tumpah, dia letak atas meja ni. Kau tumpah kan letak tu. Ya Allah, janganlah tumpah tu. Lagi keluar, mana kencing tadi? Tu bang, tadi pono. Macam tu lah bang. Dia bagi ke doktor tu, mengeleng tu. Pakcik, besok pakcik kena datang balik. Pakcik kena buat kad. Kenapa lah? Pakcik mengandung kencing tu. Apa hal lah pula mengandung lagi tu? Monong lagi tu. Allah, patutlah rasa bergerak-gerak dalam pokoknya. Jangan kasar-kasar dengan bini. Satu lagi, bukan lelaki saja, kena orang perempuan pun kasar dengan suami. Jangan. Lemah lembut. Kadang suami tanya, sayang, dia memang betul, suami dia memang menguji orang perempuan. Orang perempuan ni senang masuk syurga. Jaga salat, Nabi kata, jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Kalau jaga keempat-empat ni, maka masuklah dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tengok orang perempuan, boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih pintu, dapat masuk untung. Semua ni aku ni, termasuk orang cakap ni. Tapi orang perempuan senang. Tu sebab, tapi orang perempuan salat, puasa senang, jaga maruah diri pun susah kadang. Tengah panik, waktu berkamban saya dah kain. Seram. Waktu salib lah seram. Lalulah imam. Bukan imam sini, tempat lain. Dia lawak dia tunggu pula abang imam. Macam ni tak jumpa jalan ni. Mana pula nak arah ni. Manusia suami, orang burukkan suami kita, pertahan. Tak adalah mana ada. Pertahankan suami kita. Jangan kita sama burukkan. Memang tak guna laki aku tu, jangan. Dan yang keempat, taat perintah suami. Apa suami nak tu setuju. Faham? Orang perempuan, apa suami nak tu setuju. Abang nak apa? Abang cakap je, coffee, tea or me. Amboi lah, macam permintaan kan. Abang nak apa? Abang nak terasa nak mi goreng. Okey, abang nak mi goreng biasa ke jantan? Ha? Jantan macam mana nak? Ada telur. Okey. Abang nak Maggi apa? Salad zah, kari. Cakap je, nak apa? Cakap je. Boleh. Masak. Abang nak apa? Abang nak kau sign. Boleh. Mana nak sign bang? Saya tak payah baca. Saya percaya dengan abang. Mana nak sign? Cakap. Boleh. Abang setuju tak? Suami nak transfer tanah nama kita. Cuba sangka baik, la ilaha illallah. Tapi baca tu, jangan tak baca. Macam tu juga tadi. Kan, lemah lembut. Kadang orang perempuan ni diuji. Suami saja. Orang perempuan ni dah masak macam-macam, dia tetap tanya benda yang tak ada. Tu orang perempuan payah nak sabar tu. Macam-macam lauk masak, tapi telur dadah tak ada. Tolong. Macam-macam mana masalah, makanlah. Abang tanya je, tu nak kena marah abang. Ataupun jawab lembut maksud kasar. Sayanglah, macam-macam lauk masak, telur dadah tak ada ke? Tak cukup ke telur yang ada? Tak, sebab telur rabus dah ada, telur saur mata kabau dah ada, nak juga telur dadah. Apa salahnya? Ya, abang nak tanya, telur dadah tak ada ke? Abang nak telur dadah, kecap Lepas tu suami pun pegang tangan. Tak ada. Tak, abang lepaslah. Sayang, duduk. Abang tanya je. Kalau ada lah, tak ada tak apa. Abang, bukan lama pun, 2 minit je goreng. Sayang,
Apalah maknanya 2 minit ni kalau sayang tak ada di sisi abang? Abang, anak ke meja makan tu muntah belilah. Tak terlalu berdrama pula dia. Kan tak apa. Dia kalau kita ikut Nabi kan, nak jadikan rumahku syurgaku, tengok Nabi macam mana. Nabi romantik. Isteri nak keluar rumah dia hantar. Wahai isteriku Saudah, usahlah kau tu buru-buru hingga aku hantar kamu sampai ke muka pintu. Tengok. Suami kita hantar tak sampai pintu? Cakap, hantar tak? Baru aja jaga maruah suami tadi. Tak ada tau. Tak kata kan. Kadang-kadang hantar start. Contoh lah jawab kan. Kadang tak. Dia jujur je lah tu. Besok dia hantar tu. Abang hantar lah hari ni. Sunnah Nabi. Duit belanja lah. Tanya duit belanja. Tak ada bang. Kau jalan lah. Dia tanya je. Yang kedua, isteri Nabi kan. Kalau Nabi dan isteri Nabi, dia minum ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan, gelas sama. Tadi kau minum kat sini kan, aku pun minum kat sini. Dia minum ikut bekas bibir isteri dia. Balik kan bini komplain, tengok Nabi kongsi bibir, nampak bekas bibir dia kongsi. Gelas yang sama. Abang, cawan lain. Kongsi lah. Dia bukan tak nak kongsi dengan kau. Mulut kau bau naga. Tak terdaya bau. Rumah air bau letak balik. Aku sok gigi lu. Kan? Apa lagi? Nabi kalau isteri nak naik kenderaan, naik kuda, naik unta, Nabi tadah lutut Nabi jadi tangguh. Nak naik kuda, naik unta, tadah tu dia pijak baru naik kuda, naik apa unta. Tapi kita kalau nak buat tu, kaji dulu kapasiti berat badan bini kita. Jangan main tadah, ya Allah apa yang kau makan ni timah, oi. Perak patah pula satu hal. Tapi yalah, isteri kita dia tak naik kuda, dia tak naik unta, dia naik motor. Startkan enjin motor, tak dah panah-panahkan enjin. Terima kasih bang. Macam tu. Dia naik kereta, bukaan pintu kalau letak abang. Apa dia sampai empek pintu pun buka apa hal Dia tak tahu kena masuk pintu mana. Tentu saya bawa kereta, dapat nak buka. Kalau kau ni tak boleh gurau pula lah. Apa lagi? Nabi main koja-koja dalam rumah. Balik nanti buat. Dalam rumah jangan ket luar. Kan jiran nampak apalah kau nak pengusi tu je. Contoh kan. Pahal pula kan. Apa lagi? Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Dan susahnya saya ceramah kat Keluang Johor, menyaut perempuan tak muat besen. Tak ilah. Siapa suka pakai besen? Kau seorang ada tak muat. Jumpa imam nak pinjam bokeh mandi jenazah tu. Waktu tahun tu bosak. Mandi sama, tapi kau tak ada bokeh pun tak apa. Cuma Nabi dan isteri Nabi dalam bekas tu, isteri Nabi siram kat Nabi, bila Nabi siram kat dia, bila isteri Nabi siram balik, Nabi kata cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Tak apa kalau tak ada bokeh pun dalam shower tu pun okey. Apa bahaya? Laki kau bahaya apa benda Wah parah ni. Aduh. Saya jamah kat Palung. Tak sebutlah Felda Palung berapa kan. Mandi bersama dengan suami dalam shower pun tak apa. Tak terdaya tengok siapa suruh tengok. Mandi malam tutup lampu agak-agak. Mana pula laki aku ni? Tadi ada abang, abang buka lampu dah terbaring tu. Keperanjat. La ilaha illallah. Tak kisahlah, banyak lagi kita buat. Dan yang kelima, yang terakhir sekali adalah kunci spare. Maksud kunci spare ni, semua orang ada kunci. Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai ayah ada kunci, sebagai ibu ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Dalam rumah tangga biasa berlaku perselisihan faham, biasa. Cari kata sepakat, cuba pandang apa yang kita nak jaga rumah tangga. Jangan sikit-sikit nak corai, sikit-sikit corai. Berpisahlah kita. Jangan. Melainkan ada sepatut-patut tak dapat dielakkan tu. Tetapi itu yang kita nak kena jaga. Nampak tak? Maknanya mesti ada perselisihan faham. Orang tu betul, seorang tu suami tu betul, tak betul semua. Isteri salah, tak salah semua. Jadi cari jalan untuk selesaikan dengan baik.
InsyaAllah. Kita tak nak, sebab hari ni faktor perceraian yang pelik-pelik kita tengok. Dan kita tengok hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Tu fikir. Ramai kan? Jadi itulah pentingnya tajuk ni dipilih adalah sebab untuk menjaga keluarga. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Jadi ingat Nabi pernah pesan dalam khutbah terakhir Nabi, aku tinggalkan kalian dengan dua perkara. Barang siapa yang berpegang kepada keduanya, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah. InsyaAllah dengan kedua-duanya tu kita akan dapat dari keluarga kita. Jadi korang banyak ini, tapi tak apalah, cukuplah setakat tu. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu. Kalau ada bergalih-galih duduk tu, kau jap menunjuk, kau jap channel tu kan, mana suruh berhenti lah tu kan, tapi jangan risau. Tapi memanglah datang majlis ilmu ni tak terasa, tiba-tiba dah 9.30 kan, tiba-tiba dah 9.30. Hanya orang datang majlis ilmu yang tahu nikmat majlis ilmu kan? Macam ni, mana sama nikmat duduk depan dengan nikmat bersandar? Mana sama? Tak payahlah beralih, ni contoh kan. Jangan bosan dia kan, bergorak ada kan. Tapi itulah dia, syukurlah dengan apa yang kita ada. Jadi cukup sangat tu tuan-tuan dan puan sekalian. Mudah-mudahan kita pelihara keluarga kita ini dengan baik, mudah-mudahan berbahagia di dunia dan di akhirat juga. Dan sebelum saya mengakhiri ceramah saya, sedikit maklumat, di luar sana ada sahabat-sahabat kita yang berniaga, jadi bantulah mereka kan. Jangan tanya khabar, tanya harga dan bayar. Ada dua orang ni sahabat saya, dia memang berniaga di tempat saya ceramah, bukan barang saya, tapi dia berniaga. Yang pertamanya dari Tabuh Naning, Alur Gajah, Melaka. Dia datang, dia bawa barangan sunnah, buah tamar, batu sauda, minyak zaitun, minyak wangi. Yang seorang lagi tu daripada Tampin, dia bawa madu. Dua makanan sunnah yang kena ada kat umat Islam ni. Yang pertama buah tamar, keduanya madu. Faham perempuan? Madu lebah, madu kelulut, madu tualang pun ada. Memang pure, asli, original dan memang sangat murah berbanding harga pasaran di luar. Kemudian yang keduanya ada barang ada kerepek kampung, sadap, nipih-nipih. Kalau kunyah sambil tengok cemburu seorang wanita, doreh habis. Potong kampung ni kerap habis gitu. Tapi memang sadap, ada tester boleh cuba. Kemudian ada sambal gesek batu kikir. Sambal gesek tiki tu sah sadap kalau makan nasi putih pun sadap. Kemudian ada satu lagi susu kambing. Susu kambing ni elok untuk orang yang gastrik macam saya, Ustaz Aslim Bollywood kan, yang ada gastrik ni yang tak jago makan benda ni, memang elok ambil susu kambing ni. Yang susu kambing tu dalam tu dah ada buah tamar, dah ada badam. Dan yang mana buah apa ni, yang susu kambing ni biasanya orang perempuan dia tak boleh minum sebab dia kata tak tahan bau. Jangan risau, dia tak ada bau, dia susu kambing daripada Holland, Belanda. Memang sadap. Saya fikir kenapa sadap pernah susu kambing kerepek dengan sambal gesek tu tadi. Baru saya perasan saya dapat free. Jadi orang lain kono lah boleh, saya tak dapat nak pergi free, tak tanyalah dia berapa harga. Tapi susu kambing tu memang elok. Siapa mana orang perempuan ada masalah hormon dan merayau tu, kau jap awal, kau jap lambek, kau jap taman apa boleh minum tu. Tapi mana yang dah tua dah tak ada tu tak salah cari, memang dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik joki. Orang tua yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi pun boleh amal, insya-Allah. Okey. Setakat ni memang ramai lah yang boleh. Tak berapa yang dibawa, saya tak tahu. Tuan-tuan tengok berapa harga, tanyalah dia sendiri. Saya sekadar memberi makluman saja. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak pihak penganjur yang memanggil saya pada hari ini. Minta maaf banyak salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.